So, cikgu dah bagi tahu semalam kita akan cover 2 topik, insyaAllah. Kalau tak ada aral hari ni. Okay. So, yang pertama adalah persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah dan juga satu lagi number base ataupun asas nombor. Semua dua-dua topik ni adalah dari tingkatan 4 punya ya. Okay, boleh nampak paparan cikgu ya. Ini adalah persamaan kuadratik. Okay, apa yang kamu perlu tahu dalam persamaan kuadratik ni, kamu kena tahu apa itu ungkapan kuadratik. Kalau ungkapan kuadratik maksudnya tidak ada tanda sama dengan. Okay, kuasa tertinggi adalah 2. Melibatkan satu pemboleh ubah saja. Kalau dia bagi dalam bentuk X, X saja. Kalau Y, Y saja. Okay. Bentuk am adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So ingat, ini ungkapan kuadratik. Dia tidak ada sama dengan kosong. Kalau fungsi kuadratik dia ada fx. Maksudnya itu adalah fungsi bagi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik. Okey, bentuk graf. Kalau dia senyum maksudnya A besar lah. A lebih besar daripada kosong ataupun A itu positif. Okey. A ini positif. Positif. Kalau A kecil daripada kosong maksudnya A itu negatif. That's why dia nampak sad. Sad. This one, smile. Okay. Okay, titik minimum. Kalau smile, dia ada titik minimum dekat bawah sini. Kalau dia sad, dia ada titik maksimum dekat atas ni. Okay. So, itu dia punya tips lah. Kalau dia senyum, maksudnya ada titik minimum. Kalau dia sad, dia ada titik maksimum. Okay. Paksi simetri adalah paksi garis yang memotong kuadratik itu kepada 2. Okay, itu adalah paksi simetri. Boleh ya? Paksi simetri. Paksi simetri ni, bila kamu dapat paksi simetri yang potong paksi X, kamu akan dapat nilai minimum. Sebab dia berada di tengah-tengah kan, jadi kita boleh dapat nilai minimum ataupun nilai maksimum dekat situ. Okay. Itu syaratnya lah bila you dapat nilai paksi simetri. InsyaAllah kamu akan tahu apa koordinat titik maksimum ataupun minimum. Okey, persamaan kuadratik. Tengok. Ini adalah kuadratik tadi. Kalau dia kata persamaan kuadratik, dia mesti ada tanda sama dengan kosong. Kalau ungkapan, maksudnya dia terungkap sajalah, tidak ada tanda sama dengan kosong. Boleh ya? Punca bagi satu persamaan kuadratik adalah nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan tersebut. So, kalau nak cari punca suatu persamaan kuadratik, kita hanya perlu guna mod EQN. Okay. So, punca bagi suatu persamaan kuadratik boleh ditentukan melalui pemfaktoran kaedah graf. Okay, kaedah graf tu, kalau pemfaktoran, kita guna mod EQN lah. Okay. Senang nak cari. Bila you dapat nilai X sama dengan 1, X sama dengan negatif 3/2. So, apa yang kamu perlu buat adalah kamu buat 2 kurungan sebelumnya untuk dapatkan markah ya. Okay, sama dengan kosong. Macam mana nak masukkan dalam sini? 1 ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi negatif lah. Jadi maksudnya X tolak 1. Kalau yang ni, kita kena bawa 2 dulu ni atas. So, dia di bawah kan? 2 bawa ni atas, 2 darab X lah. Jadi dekat sini 2X. Lepas tu baru kita bawa negatif 3. Negatif 3 bawa pergi sebelah, dia akan jadi positif 3. Okay, itu cara nak masukkan di dalam kurungan. Okay, kalau kaedah graf, dia bentuknya macam ni. Okay, kalau you bentuk graf itu smile, dia punya punca adalah dekat sini. Ya. So, ini adalah puncanya. Punca-puncanya. Kalau dia grafnya adalah set, ni punca-puncanya. So, punca-punca tu adalah nilai-nilai X. Okay. So, ini adalah dipaksi X. Okay. Itu kaedah graf. Boleh? Itu cara kita nak tahulah. Ya. Macam mana punca itu kita dapat daripada graf. Okay. So, kita masuk kepada latihan. Okay.
So ingat, kalau A lebih besar daripada kosong, maksudnya A itu positif. Jangan lupa bentuk arm adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C equals to 0. Okay. Ini adalah ketua sebab dia kuasanya besar. Kuasa tingginya adalah 2. Ya, jadi ketua. Ini penolong. Ini kawan. Okay. Mesti ada satu ketua, mesti ada satu penolong, mesti ada satu kawan saja. Okay. So cara nak ingatlah tu. Okay, ketua mesti positif. That's why lah A itu mesti positif. Kalau A positif, maksudnya dia smile. Kita suka ketua yang positif kan? Kalau ketua yang positif, kita senyum saja. Tapi kalau ketua yang selalu negatif, balik-balik cakap yang yang tak baik, negatif, kita tak suka. That's why kita akan rasa macam sad saja kan? Macam itulah, sad. Alright. Okay. So, fungsi dan persamaan kuadratik. Okay. Selesaikan persamaan kuadratik yang berikut. Okay. So, dia suruh selesaikan dekat sini. Macam mana kita nak selesaikan? Dekat sini kan, bentuknya adalah bentuk pecahan. Kiri dan kanan bentuk pecahan. Okay. Kiri dan kanan bentuk pecahan. Jadi, maksudnya kita boleh buat darab silang. Okay. So, tahu kan macam mana darab silang? Okay, cikgu tak pasti you boleh dengar cikgu ke tak ni? Boleh dengar ke? Nanti cikgu cakap sendiri pula. Boleh? Boleh respon? Zania, Nadia, Saifullah, Nazrul? Boleh. Boleh, okay. So, kita darab silang saja ya. Sebab dia ada jambatan dekat tengah tu. Okay, 1 darab, kita buat satu-satu. 1 darab 4x, you akan dapat 4x tambah 1 darab 3 ialah 3. Sama dengan. Okay. 5x darab x, you akan dapat 5x kuasa 2. Tolak sebab dia sendiri saja tanda tolak saja. Dekat sini tak ada tanda apa-apa pun. So 5x darab 2, you akan dapat 10x. Okey, setakat ni. Sekarang kita tengok, kita ada satu pun boleh ubah, x saja. Dan kuasa tertinggi adalah 2. 2 tu dekat sini dan ketua itu positif di sini. Jadi maksudnya kita akan alih yang sebelah kiri ni ke sebelah kanan. Sebab kita nak ketua yang positif. Okey, ketua positif senang kita nak urus ya. Jadi ini 5x kuasa 2. Tolak 10x kekal. Yang ni kita susun ya. Susun terus ikut dia punya ni tempat. Okey, jadi 4x positif buat sebelah dia akan jadi negatif 4x. 3 positif buat sebelah jadi negatif 3. So sebelah sini akan tinggal kosong. Boleh? Jadi cikgu alih cikgu bawa ini. Bukan cikgu tukar tempat, cikgu alih saja. Okey, kita letak saja dekat sini. 5x kuasa 2 tolak 10x. Negatif 10x tolak 4x itu jadi berapa? Boleh nampak kalkulator cikgu? So macam mana kita nak selesaikan negatif 10x tolak 4x? Kita abaikan x dulu. Kita ambil nombor. So negatif 10 tolak 4, you akan dapat negatif 14. So dekat sini sepatutnya negatif 14 x sebab dia jenis x. Okey, ini yang kita selesaikan. Boleh? Tolak 3 sama dengan kosong. Sebab cikgu alih saja kosong tu. Jadi cikgu tak nak dia sebelah kiri, cikgu letak dia sebelah kanan. Boleh? Okey, lepas ni kita nak buat apa? Kita tekan saja kalkulator. Okey. Sebab ini adalah kuadratik, cikgu kata kita akan guna mod EQN. So that means kita kena tukar mod pergi EQN. Ada tak kalkulator kamu? Kalkulator kamu macam mana? Macam ni ke ataupun macam yang ni? Kalau macam ni, you tekan mod. Okay. You tekan mod sampai jumpa EQN. Ada tak EQN kat situ? Okay, ada kan? So ini adalah EQN-nya. Jadi kita akan tekan 1. Dia akan tanya unknowns. Tapi kita tekan yang replay ni, dia akan tanya degree. Nampak tak? Degree.
Okay. Jadi kita akan pilih 2. Mana sudah? Okay. Degree 2 ya. Kita tekan saja replay ya. Kalau dia, mana sudah replay? Okay. Kalau dia tanya unknown, you tekan replay, you tengok sampai you jumpa degree. Lepas tu kita akan pilih 2. Okay. Okay, dia akan tanya A. Okay. Apa A kamu? Dekat sini kita compare lah. Sebab kita tahu dia punya persamaan arm adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C equals to 0. Jadi kita tengok A tu mesti dekat ketua. Mana ketua? Ini ketua. Ketua adalah 5. So, kita akan type 5 lah. 5 sama dengan. Tekan sama dengan. Okay, dia akan tanya B. B apa? B adalah penolong. So, siapa B dekat sini? Negatif 14. Jadi, kita akan tekan negatif. Mana negatif? Ni negatif. Lepas tu, kita akan tekan 14. Tekanlah sama dengan dia akan tanya C. Okay. C adalah negatif 3. So, kita akan tekan negatif 3. Jangan lupa tanda sama dengannya. Tekan sama dengannya. Okay. So, ia akan dapat X1 sama dengan 3. Jadi, kita letak dekat sini. Jangan letak X1. Kita letak X saja. X sama dengan 3. Dan kita tekan lagi sama dengan satu kali lagi. Ya, sama dengan ni. Satu kali lagi. Ia akan dapat X2. X2 sama dengan negatif 0.2. Tapi kita tak mau perpuluhan ya. Kita kena cari pecahan. So, that means kita kena tekan A, B, C di sini. Okay, untuk dapatkan pecahan. So, kita akan dapat negatif 1/5. So, kita akan tulis kat sini negatif 1/5. Ini belum habis. So, dia belum 4 markah lagi. Jadi, kita kena letak dekat sini. Kosong. Dan cikgu mention dah awal-awal tadi mesti letak 2 kurungan sebelum jawapan. Okay, macam mana nak buat ni? Ini kalau ni 3 bawa pergi sebelah dia akan jadi negatif. So, X tolak 3. Kalau yang ni 5, dia bawah kan? Di bawah ni kita kena bawa naik dulu. Dia akan jadi darab. So, 5X. This one akan jadi 5X. Negatif 1 bawa pergi sebelah dia akan jadi tambah 1. Positif 1. So, di mana markah yang akan kamu dapat ni? First, kamu akan dapat di bentuk arm. Ya. Bentuk arm persamaan kuadratik. Lepas tu 2 kurungan ni 1 markah. Dan 2 jawapan ni kamu akan dapat 2 markah. So, 4 markah dekat situ. Senang kan? Yang penting kamu hanya perlu tahu macam mana nak tukar. Nak isi maklumat ABC ni. Ketua, penolong dengan kawan ni. Masuk dalam kalkulator. Okay, just in case kalkulator kamu macam ni. Ya, sini 5 EQN. Kita tekanlah 5. Kita pilih mana? Yang ada kuasa 2. So, yang ada kuasa 2 yang ni. Okay, so kita pilih 3. Okay, bentuk beza ya. Tadi kita tekan sama dengan kan? Okay, yang ni pun tekan sama dengan juga. Okay, cuma bentuk dekat sini paparannya lain. Okay. So, A dia tanya. A5 kita try. 5 sama dengan C. B negatif 14 sama juga. Cuma dia punya paparan saja. Negatif 14 sama dengan C negatif 3. Sama dengan. So, tekan lagi sama dengan. Dia akan dapat X1 3. Kita dah dapat tadi. Tekan lagi satu kali sama dengan. You akan dapat X negatif 1/5. Okey, paparan dekat sini kadang-kadang dia bagi pecahan. Kadang-kadang dia bagi perpuluhan. So, tahulah macam mana nak tukar pecahan ni. Tekan SD saja. Boleh? Alright. So far so good. Itu untuk soalan 1. Soalan 2. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, apa yang kamu perlu ingat kalau segitiga bersudut tegak? Cikgu rasa kamu mahir ni. Ya. Okey, segitiga bersudut tegak. Yang penting kamu kena ingat adalah sah kahtua. Dan satu lagi teorem Pythagoras. Okey, kalau sah kahtua dia akan refer sin kostan, dia mesti ada sudut. Okey. Dia mesti ada sudut ataupun dia tanya sudut. Okey, jadi kita akan refer sah kahtua. Tapi kalau dia refer pada sisi saja, okey, dia tanya tentang sisi saja, kita boleh tengok teorem Pythagoras lah yang mana kita ingat yang ni.
Ataupun macam ni ke bentuknya, ataupun macam ni ke bentuknya. Yang penting dia ada 90 darjah. Okay. Yang paling panjang itu adalah A. A sajalah yang paling panjang Yang pendek-pendek ni adalah B dan C. Okay, katalah sini B, sini C. Sini B, sini C. Okay, itu pendek-pendek. Ingat yang paling panjang adalah A. Dia punya hypotenuse. Kalau sokatoid dia disebut hypotenuse, bahagian hypotenuse. Okay. Ingat ya, paling panjang A Jadi macam mana kita nak guna teorem Pythagoras ni? Kita revise balik. A kuasa 2 sama dengan hasil tambah pendek-pendek. Okay. Kalau nak cari yang antara dua pendek tu, sama ada B ataupun C, okay, dia macam ni. Yang paling panjang kena tolak dengan yang pendek tu. Okay, kalau nak cari B, A mesti tolak dengan C. Kalau nak cari C, A mesti tolak dengan B. So, dia macam tu. Boleh faham? Okay, itu teorem Pythagoras. Okay. So, soalan ni dia suruh cari nilai X 4 markah. Dia bagi sisi paling panjang 13. Dia bagi sisi pendek-pendek ni X tolak 7 dengan X. Jadi, apa yang kita tahu? Paling panjang itu adalah A kan? Okay, nak dapatkan A ni, kita kena tulis 13 yang paling panjang kuasa 2 sama dengan hasil tambah 22 yang pendek ni. So, siapa tadi? X tolak 7 kuasa 2. Okay. Dapat ni saja you akan dapat 1 markah tau. Sebab you tahu macam mana nak drag out the values from the diagram. Okay. Menjadi sebuah persamaan matematik. Okay. So, 13 kuasa 2 tekan saja kalkulator. Berapa 13 kuasa 2? 160. Check. 169. So, shift clear all dulu ya. Okay, 13 kuasa 2 you akan dapat 169. So, letak terus dekat sini 169. Kenapa dia bergerak? Okay, penyakitnya datang macam kemarin. Kelas cikgu kemarin beginilah lebih kurang. Kejap bergerak, kejap ni. Okay. 169 dekat situ. So dekat sini kita boleh buat amoy senyum yang X tolak 7 kuasa 2. Sebab cikgu dah ajar, kalau you jumpa dua sebutan di dalam kurungan, okay, you kena kalau dia kena kuasa 2, kita kena buat amoy senyum. Okay. How? X you akan dapat X square. Negatif 7, you akan dapat positif 49. Ini darab ya. X darab X jadi X square. Negatif 7 darab negatif 7 jadi positif 49. Okay, yang di tengah-tengah ni adalah senyumannya. Okay, senyuman pertama X darab negatif 7, you akan dapat negatif 7X. Itu senyuman pertama. Senyuman kedua pun you dapat negatif 7X. So, ada dua kali senyuman, you akan dapat negatif 14X. Boleh faham? Itu maksudnya amoy senyum. Nampak tak amoy senyum dekat sini? Yang ni macam apek senyum je kan? Okay. So, bila you dah dapat yang ini, jangan abaikan yang hujung ni ya. Mesti tulis. So, you tambah dengan X kuasa 2. Manalah tahu nanti masa exam nak cepat. Sampai sini saja lupa dekat belakang. Padahal you pandai buat. Okay, so hati-hati. Okay, kita tengok ketua. Ni kes ketua dulu. Ketua X square tambah X square, you akan dapat 2X square. So, positif sebelah sini kan? Kalau dah positif sebelah sini, maksudnya yang ni nanti 169 ni, kita kena bawa pergi sebelah kanan. Ya, ikut ketua yang positif. Okay, kita jadikan X kuasa 2 tambah X kuasa 2, dia akan jadi 2X kuasa 2. Negatif 14X tidak ada kawan. Letak saja. Okey, 49 yang ni 169 positif bawa sebelah jadi negatif. So, 49 tolak 169 you akan dapat berapa? 49 tolak 169 you akan dapat negatif 120. Okey, cikgu tak nak letak
tanda sama dengan dekat sebelah sini, tapi cikgu letak tanda sama dengan sebelah sini. Tapi untuk ingatan kamu, sini sebenarnya dah jadi kosong. Sebab 169 dah pergi sebelah kanan. Okey? Okey, itu sebenarnya. Jadi cikgu tak nak letak yang sama dengan kosong sebelah kiri sebab dia nampak ganjil. Cikgu akan letak sebelah kanan ni. Cikgu tukar saja sama dengan kosong tu. So cikgu dapat 2x kuasa 2 tolak 14x tolak 120 sama dengan kosong. So far so good. Okay. Tengok sini 2 negatif 14 negatif 120. So kita kena guna kalkulator saja. Kita kira lah macam tadi. So kita tukar mod. Jangan lupa. Okay, practice does makes perfect. Okay, A 2, B negatif 14, C negatif 120. So you akan dapat X1 12. Jadi kita tulis dekat yang sini X1 12. Jangan letak X1. Kita letak X sahaja. Okay. Sini. Yang kedua apa? Tanda sama dengan lagi you akan dapat negatif 5. So X yang kedua adalah negatif 5. Jadi macam mana kita nak letak dalam kurungan ni? Kita akan buat pergi sebelah. Jadi X tolak 12. Yang ni jadi X tambah 5. So far boleh faham tak? Jadi markah kamu dekat mana di sini? Okay, the first one is bentuk arm. Dapat mungkin 4 markah ni. Satu markah dah dekat sini. Okay, jadi dia tak akan bagi markah dekat bentuk arm. Dia bagi markah dalam jalan kerja yang ni sebab dia ada kaedah dekat situ. So satu markah kat sini dan 2 markah untuk latihan. So this one mungkin dia tak bagi. Boleh? So satu markah sudah dekat atas. Okay Okay, so ini soalan 1. Dan kita tengok soalan 2. Okay, soalan 2. Soalan 2 ke tadi tu? Oh ya, soalan 3. Kita tengok soalan 3. Diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik ialah negatif 4. Kan cikgu dah kata tadi, punca-punca tu adalah sebenarnya nilai X. Okay, jadi dia dah bagi punca dekat sini. Salah satu punca dekat sini adalah negatif 4. So that means ini adalah nilai X. Apa yang kamu kena buat? Jadi automatically you kena buat masukkan negatif 4 dalam sini. Persamaan. You masukkan saja supaya you boleh dapat nilai P nanti. Itu dia punya tricks lah. Okay, masuk kat sini. Jadi persamaannya tadi adalah X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 4 tolak PX. Lepas tu X ni kita ganti dengan negatif 4. Negatif 4 kena buat kurungan sebab dia ada tanda negatif dan dia dikuasa 2 kan. Kalau you tak letak tanda kurungan, you buat macam ni, negatif 4 kuasa 2, jawapan kamu akan berbeza dengan jawapan yang ni. Cuba tengok. Kita buat dulu shift clear all. Shift clear all. Okay. Cuba you letak negatif 4 kuasa 2. Ini mistake yang selalu budak-budak maths ke, budak maths ke selalu buat ya. Okay, sebab nak laju sangat. Negatif 4 kuasa 2 you akan dapat negatif 16. Okay, kita check ya. Bila you tekan negatif 4 ni dalam kurungan, masuk dalam kurungan. So negatif 4 kuasa 2 you akan dapat nilai positif 16. So hati-hati, apa yang dia mahu sebenarnya? Ni positif 16. Adakah dia mahu X kuasa 2 ataupun negatif X kuasa 2? Kalau dia mahu negatif X kuasa 2 lain, X kuasa 2 lain. Okay, kalau dia bagi contoh ya. Kalau dia bagi nilai, ini kita refresh dululah. Kalau dia bagi nilai X itu adalah 8. Contoh Jadi kita nak ganti dalam yang pertama ni, you akan dapat 8
kuasa 2, betul tak? Kalau kita ganti dalam yang kedua ni, you akan dapat negatif 8 kuasa 2. Beza kan? Dia berbeza. Ini dengan tanda negatif. Ini tidak ada tanda negatif. So dekat sini kita dah tahu nilai X itu adalah negatif 4. Jadi kita gantilah X itu negatif 4 dalam kurungan sebab nilai X itu apa-apa nombor nilai X dia mesti kuasa 2. Dia bukan negatif X kuasa 2. Okay? Boleh Boleh kelas Okay, so negatif 5 dekat sini pun mesti buat kurungan negatif 4 sama dengan 4 tolak P negatif 4. See? Sebab kalau ada negatif ni kita tak boleh biarkan dia. Kita mesti kurung dia. Okay, kalau ada negatif. Nanti dia mempengaruhi orang-orang di sekeliling. Okay, contohlah gitu Alright. Kita selesaikan. Kalau cikgu lebih suka selesai terus macam mana kita buat. Kita ganti P ni menjadi satu huruf yang ada dalam kalkulator. Okay, yang huruf yang ada dalam kalkulator yang boleh you guna adalah X dan Y. Boleh juga nak guna A, B, C, D, E, F. Cuma nanti risau kamu tak pasti apa dia punya ni. Okay, katalah kita nak pilih B sebab dekat-dekat dengan P kan. Okay, contoh kita tekan negatif 4 kuasa 2 tolak 5 kurungan negatif 4. Tengok sama tak? Okay, kalau cikgu salah beritahu alfa, yang ni kamu kena tekan alfa sama dengan ni sama dengan. Okay, 4 tolak P tadi kita pilih B kan. Okay, so alfa B kurungan negatif 4. Tutup kurungan. Okay, sama tak? 4 tolak B kurungan negatif 4. So, kita tak boleh tekan sama dengan ni. Kita kena tekan shift soft. Okay. Tak boleh kan? So, that means kita kena tekan X. Ganti dengan X. Okay, kita ulang balik. Negatif 4 kuasa 2 tolak 5 kurungan negatif 4. Okay, sama dengan alfa sama dengan 4 tolak alfa X buka negatif 4 tutup. Okay, kita guna X pula So, kita tekan shift soft. Soft for X, shift soft lagi. Sama dengan. Dan you akan dapat nilai X adalah 8. Okay. X siapa tadi? X adalah P. Sama dengan 8. Dapat jawapan. Boleh faham? Ada soalan? Okay, so far so good So dekat sini ada 2 markah. Yang pertama ganti, yang kedua cari nilai P. Okay? Kalau you tak pandai cara yang cikgu ajar tadi, you boleh saja guna macam ni. Okay. You tekan manually. You cari dulu sebelah kiri. Negatif 4 kuasa 2 tolak 5 kurungan negatif 4. Cari dulu sebelah kiri. 36. Ya, atau positif ke tu? Positif 36. Sama dengan 4 tambah 4P. Carilah manually. Boleh saja. Ya. 4P tinggal sini. Ni bawa pergi sebelah. Jadi tolak. You akan dapat 32. So, P sama dengan 4 bawa pergi sebelah. Dia jadi bagi. 32 bagi 4. You akan dapat 8 sama juga. Okay. Mana-mana yang you pilih lah. Okay. Itu untuk soalan A. So, tengok soalan B. Punca yang satu lagi bagi persamaan. Okey. So, biasanya kita cari punca ni, kita guna mod EQN kan? Dengan syarat, kita ada bentuk arm. Bentuk arm AX kuasa 2 tambah BX tambah C equals to 0. So, kita akan guna mod EQN untuk cari punca-punca. Kan? Jadi, macam mana?
kita susun balik, kita ganti balik negatif nilai P dalam sini, bukan nilai X sudah ya. Kita ganti nilai P dekat sini untuk dapatkan bentuk arm. Okey, kita mesti dapatkan bentuk arm ni dulu. Dia tak gerak. Okey, kita mesti dapatkan bentuk arm ni dulu, baru boleh cari punca yang satu lagi. Jadi X kuasa 2 tolak 5, X sama dengan 4 tolak P tadi 8, X. Okey, ganti kat sini tau. Ni 4 tolak 8X. Jadi kita tengok ketua dah positif ke belum? Ketua dekat sini positif ke belum? Ketua dah positif. Jadi maksudnya yang ni kena bawa pergi sebelah. So, X kuasa 2 tolak 5X. Negatif 8X. Kita ikut susunan ya. Ketua, penolong dan kawan ya. Jadi yang ni kita bawa dulu. Negatif 8X bawa pergi sebelah, dia akan dapat positif 8X. 4 bawa pergi sebelah, positif. Jadi negatif 4. Sama dengan kosong sebelah kanan ni semua dah gerak ke sebelah kiri. So, tinggal kosong. Okay. So, sama dengan kosong. This one kita kena settle. Okay. Jadi, kita dapat apa? X kuasa 2. Negatif 5 tambah 8, you akan dapat berapa? Okay. Negatif 5, tak tahu kan? Negatif 5, kita tambah dengan 8. Buat sajalah kalau you tak tahu. Okay. Kita akan dapat 3. So, positif ya. 3 ni tidak ada tanda negatif. So, kita letak sini positif 8. Positif 3X. Sorry. Boleh? Kalau you mahir tengok saja, you akan dapat jawapan lah. Macam mana tu? Sekejap. Kita lock dulu sebelum apa-apa berlaku. This one boleh lock tak? Tak boleh dah. Sebab dah terconteng. Okay. Jadi caranya kita type saja macam tadi. Practice does makes perfect. Kita ulang balik. So, EQN 5 3. Okay, A 1. Dekat sini A tak nampak ketua tu. Jadi depan X kuasa 2 tu adalah 1. Okay, sama dengan B positif 3, C negatif 4. So, you akan dapat X1 sama dengan 1, X2 negatif 4. Jadi jawapan kamu adalah dan X negatif 4. Okay, jangan lupa buat 2 kurungan ni. Masuk dalam, jadi ini X tolak 1. Masuk dalam, so X tambah 4. Okay, jadi apa jawapan yang satu lagi? Tadi dia dah bagi X sama dengan negatif 4. Jadi yang satu lagi adalah, punca yang satu lagi ialah 1 lah. Ya, sebab negatif 4 dah ada. Jadi 1 lah. Boleh? Boleh faham? Jadi ada 3 markah dekat situ. Okay, tadi 2 markah, 3 markah dekat sini. Kat mana 3 markah tu? Bentuk kuadratik. Ya, bentuk kuadratik sebab you cari kan. You ganti nilai P. So, bentuk kuadratik 1 markah. Bentuk faktor ni 1 markah dan yang ini 1 markah. Boleh? Ini dah dapat tadi. Okay Alright. So 5 markah untuk soalan 3. Kita tengok soalan 4. Tengok soalan 4. Okay, lakarkan graf. So macam ni kita nak lakar graf bagi fungsi kuadratik ni. Okay, apa yang you kena tahu sebelum nak lakar? You mesti tahu yang pertama sekali, cari pintasan X dan pintasan Y. Okay, macam mana nak cari pintasan X? Pintasan X ni kita guna mod EQN tadilah. Mod EQN dengan syarat AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okay, baru you akan dapat nilai X tu. Ini adalah pintasan X ataupun punca-punca. Okay, nak cari pintasan Y macam mana?
Dia ada AX 02 tambah BX tambah C sama dengan kosong kan? Jadi sebenarnya pintasan Y ini ialah nilai C. Boleh? Okey, 2. Dah dapat 2 ni, kita nak tahu satu lagi. Kita tengok ketua. Ketuanya mesti positif. Ketuanya lah. Kita tengok ketuanya. Kita tengok A untuk bentuk graf. Kalau A itu positif, okay, dan A negatif. Kalau A positif, bentuk grafnya akan jadi senyum. Senyum. Bentuk negatif dia akan jadi sad. Boleh? Okay, so itu antara tips yang you kena guna untuk lukis graf ataupun lakar graf. Okay, lakar graf. So please take note. Ini adalah hints bagi tips bagi kaedah nak cari graf. Dia ada berapa? Dia ada satu. Dia ada satu dekat sini, ada dua dekat sini, ada tiga. Okay, ada 3 benda yang you kena try cari. Okay, untuk soalan A, dia bagi dekat sini. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4, x tolak 5. Okay. Jadi, pintasan y-nya kita dah dapat. Apa dia? Pintasan y ialah senang saja. Pintasan y kita boleh nampak dekat mana? Sini. Ya. So, kita kena letak pintasan y adalah negatif 5. Pintasan x. Pintasan x. Kita jadikan x kuasa 2 tolak 4, x tolak 5 sama dengan 0. So, kita type saja nombor dalam sini. Okay, dia masih ada nombor kan? Kita type saja. Okay, x kuasa 2 ketua ni 1 sama dengan, okay, penolong negatif 4 sama dengan kawan adalah negatif 5. So, tekan negatif 5 sama dengan. So, dia berubah directly 1, negatif 4 dan negatif 5. Tekan lagi sama dengan, you akan dapat x1 5, x2 negatif 1. So, 5 dan 1. 5 dan 1 negatif ke positif? Negatif 1. Okay, masukkan saja ke dalam sini. Practice does makes perfect. Positif 5 dia akan jadi tolak 5. Tolak 1 dia akan jadi tambah 1. So, x tambah 1. Okay, so ini adalah pintasan x. Okay, kita take note. This one is actually pintasan x. Okay, satu lagi bentuk graf. Bentuk graf tadi A. Kita tengok A itu daripada sini. Okay, mana? Daripada sini. Jadi apa nilai A tu? A tu dekat ketua ya. A ialah 1. Sebab tak nampak. Ya, tak nampak itu maksudnya 1. Kalau dia kosong, tak ada ketua ni. Kosong darab ketuanya dia akan jadi kosong. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu nampak nomornya dekat depan. 1 saja tak nampak. Okay. Okay. Jadi kita boleh lukis dah. Untuk soalan A. Kita buat kat sini. Kita ada paksi Y dan paksi X. Okay. Kita ada pintasan Y negatif 5. Jadi paksi Y ni kita letak dekat situ bawah. Negatif 5. Pintasan X 5 dan negatif 1. Jadi kita agak-agak lah. Ni 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So 5 dan negatif 1 kan? Okay. Apa lagi kita ada? Bentuk graf. Bentuk graf kalau A1 maksudnya dia senyum lah. Positif kan? Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Okay. So senyum saja. Jadi macam mana? Kita akan lukis macam ni. Dia mesti balance ya. Okay. Macam mana kita nak tahu balance? Okay. Dia ada 1, 2.
3, 4, 5, 6. Jadi kita bagi dengan 2, kita akan dapat 3 kan. So nak balance tu dia akan dia punya bucu tu akan berada di tengah-tengah ni. Okay, graf kamu akan menjadi begini. Ini okay, so okay, pintas. So dekat sini dia pun macam tu. Boleh faham ah? Nampak balance kan? So inilah dia punya graf. Boleh Jadi kita akan dapat titik minimum dekat sini. Okey, soalan B. Graf kita dah dapat. Graf markahnya 3 markah. Mana markah tu? Pintasan ada 3 pintasan tu ada. Pintasan X dan pintasan Y. Dan bentuk faktor tadi macam ni, you cari pintasan X dekat sini. Okay. 1 markah dekat pintasan. 3 pintasan ni ada. Ini dan grafnya. Bentuk graf tu. Bentuk graf itu adalah U. So 3 markah. Okay. Okey, seterusnya nak tentukan macam mana paksi simetri dan persamaan paksi simetri dan nilai minimum bagi fx. Okey, paksi simetri sangat senang. Bila you guna EKN, you dapat nilai x kan? Okey. So, paksi simetri kamu adalah rujuk pada nilai x ini. Macam mana kita nak guna? Kita buat penambahan. Okey. So, x sama dengan kita tambah dua-dua punca ni, maksudnya 5 tambah negatif 1 per dengan 2. Kita bagi 2. Kamu akan dapat berapa ni? 5 tambah tolak 1, 2. So, 5 tolak 1, 4. 4 bagi 2, 2. Jadi, jawapan kamu untuk persamaan paksi simetri adalah x sama dengan 2. Kita cek macam mana kita buat tadi. Kan kita bagi 2 kan? Okay, alamak dia tak gerak. Sekejap. Okey. Tengok. Kita tambahkan yang ni. 5 tambah negatif 1 ataupun 5 tolak 1 dia akan jadi 4. 4 kita bahagi dengan 2. Dia akan jadi x sama dengan 2. Tengok. Sini 1. 0, 1, 2, 3, 4. Nampak kan? So, ini adalah paksi simetrinya. Jadi, persamaan paksi simetri adalah x sama dengan 2. Boleh? Ini persamaan paksi simetri. Nilai minimum bagi fx. Okey, ni pun senang juga. Bila you dapat paksi simetri, you boleh cari nilai minimum t. Macam mana kita gantikan x sama dengan 2 ni dalam persamaan tadi. Okey, mana persamaan tadi? Allah. Persamaan tadi ialah fx. You ada buku kan? You ada buku modul tu kan? Okay, you boleh tengok dalam buku modul dia punya persamaan macam mana. Okay, persamaannya adalah x kuasa 2. Kita ganti nilai 2 ni sebab dia berada di sini. Ya, 2 ini sebab dia berada dekat sini. Masuk dalam persamaan. Jadi 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 tolak 5. Okay, berapa tu? 4 4 darab 2, 8. Jadi, tolak 8. Tolak 5. Jadi, berapa yang dapat ni? 4 tolak 8, negatif 4. Negatif 4 tolak 5, you akan dapat negatif 9. Tak ingat, tak pasti, you tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator ni hanya untuk semak saja ya. Boleh? Okay, itu soalan 4. Now, kita go to soalan 5. Okey, soalan 5. Wah, jauhnya. Okey, soalan 5. Tentukan koordinat minimum bagi koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x tolak 3. Okey, dia nak koordinat titik minimum.
Jadi kita tahu dekat sini ketuanya adalah positif. Maksudnya kalau ketua positif kita senyum. Bentuk senyum ni kita akan dapati bahawa dekat sini ada titik minimum. Betul tak? Okey. Macam mana kita nak cari titik minimum? Kita kena cari dahulu apakah punca-punca kuadratik ini. Okey. Lepas itu nanti kita tambahkan punca-punca ini bahagi dengan 2 untuk cari paksi simetri. Okey, ini adalah paksi simetri. Okey, bila kita dah dapat paksi simetri, kita masukkan saja nilai X ini ke dalam persamaan. Oh boy. Okey, masuk dalam persamaan. Okey, then you akan dapat titik minimum yang mana koordinat titik minimum itu adalah sebenarnya adalah X dan Fx. Okey, Fx daripada sini. Fx daripada sini dan X daripada sini. Okey, itu koordinat titik minimum. Okey, so kita buat macam ni. Kita cari mod EQN dulu. Okey, soalan A, Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 2, X tolak 3. Jadi kita samakan dengan kosong tau. Kita akan dapat berapa? Sediakan dulu ruang. Okey, tekan kalkulator. A berapa? A 1. B 2. C negatif 3. So, kita akan dapat, okay, cek dulu 1, 2 dan negatif 3. So, sama dengan X1 1 dan negatif 3. So, jawapan akhir X1 dan X negatif 3. Macam mana nak masuk? Pandailah sudah kan? Sini X tolak 1, sini X tambah 3. Sebab negatif buat sebelah jadi positif. Positif buat sebelah jadi negatif. Okay, ini. Okay, so kita dah dapat dua punca ni, yang A dengan B tadi. Alright, jadi kita kena tambah untuk cari paksi simetri. Paksi simetri sama dengan 1 tolak 3. Kita ambil saja ni dengan tandanya sekali, kita bagi dengan 2. So, you akan dapat negatif 2 bahagi 2, you akan dapat negatif 1. Okay, bila dah dapat paksi simetri ini adalah nilai X, masuk semula dalam Fx tadi kan. Ini kita dah tambah. Lepas tu kita masuk dalam Fx. Fx tadi adalah, kita ganti dalam sini Fx sama dengan negatif 1. Jangan lupa buat kurungan sebab dia negatif. Okay, bahaya ni orang negatif ni. Nanti kita terpengaruh pula. Okay, negatif 1 kuasa 2 tambah 2 negatif 1 tolak 3. Selesaikan tuntas. Nak guna kalkulator terus pun tak apa. Jadi jangan lupa tekan shift clear all. Okay, tekan saja kalkulator, no worries. Negatif 1 kuasa 2 tambah 2 negatif 1 tutup tolak 3. Okay, ini beza ini tolak. Kalau dalam kurungan ni negatif 1 sebab dia sendiri. Ya, bukan tolak dari mana-mana. Okey, tolak dengan negatif. Dia berbeza tempat, sini negatif, sini tolak. Kita selesaikan. So, kita akan dapat negatif 4. Negatif 4 ni nilai Fx. Jangan lupa nak cari koordinat titik minimum atau maksimum. X tadi adalah yang ini. Dan Fx-nya tadi adalah yang ini. Jadi apa koordinat titik minimum kamu? Koordinat titik minimum ialah X-nya negatif 1, Fx-nya negatif 4. Boleh nampak kan? Boleh faham? Okay, cikgu harap kamu faham lah. Ya, so kita ikut yang macam ni. So far so good?
Good. Okay, insyaAllah good ya. Cikgu yang jawab good. Cikgu lah yang good. Korang good ke tak? Saifullah, Putri, Fazila, Saifuddin, Nazri. 5 orang cemerlang ni. Okay, insyaAllah amin. Doa dia hari Jumaat ni kadang-kadang makbul kalau ikut masanya lah. Okay, soalan B. What is your answer for question B? Question B asks, sketch the graph of quadratic function fx equals to x squared plus 2x minus 3. So you have to sketch the graph. Apa tadi yang kita kena ada kalau nak sketch graph? Lakar graph. First kita mesti ada pintasan x, pintasan y dan bentuk graph. Okay. So, daripada yang ini, x kuasa 2 tambah 2, x tolak 3. Pintasan y kita boleh dapat directly. What is that? Negatif 3. Ini adalah pintasan y. Pintasan x kita dah dapat tadi daripada sini. Okay, ini adalah pintasan x. Sekejap. Okay, ini adalah pintasan x. Kita tulis kat sini. Pintasan x. 1 dan negatif 3. Okay, negatif 3 pintasan y dengan negatif 3 pintasan x ni tidak sama ya. Jangan kau samakan tepatnya. Okay, bentuk graf. Bentuk graf. Kita tengok dekat sini A-nya senyum ke? A-nya positif ke negatif? Kita tengok A dekat sini. Ketua A tu ketua ketuanya positif. Jadi maksudnya bentuk graf disebabkan A positif. Jadi senyum. Tak perlu kata apa-apa. Kenapa terconteng, masya-Allah. Salah. Okey. Senyum. So kita lukislah, kita lakarlah graf tu. Jangan lupa dia punya skala ya. Okay, sini X, sini Y, sini kosong. Pintasan X ada 1 dan negatif 3. Jadi kita buatlah 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay, negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1 kat sini. 2, 3. Alright, pasi Y pun ada negatif 3. Okay, jadi pasi Y ni 1 sekurang-kurangnya ditulis kat atas jugalah ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau kamu tengok dekat sini ada titik minimum kan? Benda yang sama kan? Dari A dengan B benda yang sama. Bentuk kuadrat yang sama. Kita ada titik minimum juga. Jadi yang paling rendah titiknya nanti adalah negatif 1, negatif 4. Jadi ini adalah nilai Y. Okay, so Y ada negatif 4. Okay, untuk case yang ni dia bukan Y, tapi fx. Y ini adalah fx. Jadi kita kena tulis dekat sini fx. Okay, bukan Y. Okay, kita refer pada soalan. Jadi kita plot pintasan Y negatif 3. Ini pintasan Y negatif 3. Kita tanda kat sini. Okay, pintasan X 1 dan negatif 3. Okay, 1 dekat sini. Negatif 3 pada pasi X itu adalah negatif 3 sini. Okay, apa lagi? Bentuk graf senyum dan kita ada koordinat titik minimum negatif 1 tu nilai X. Negatif 4 nilai Y, fx. So, dekat sini lah. Ya, ni 1. Pasi X. Ini pasi fx. Okey, kita dah dapat 4 titik ni. Jadi, kita boleh plot dia. Dia bentuk senyum kan? Jadi, kita sambung sajalah bentuknya. Ni sambung ke sini. Ingat, sini adalah pasi simetri sebab dia titik minimum Jadi, bentuknya lebih kurang samalah. Nampak tak? Bengkok-bengkok sikit tak apalah. Sebab dia lakar saja kan? Okay, so ini adalah kamu punya graph yang kamu kena lukis. Ya, boleh kelas? Boleh faham?
berapa markah? 7 markah. Di mana markahnya tu? Okey, untuk soalan yang ni, markah yang pertama, soalan A dia ada 4 markah. Okey, dekat mana markahnya? Okey, yang pertama markahnya ada dekat sini, 1 markah. Yang kedua markahnya di paksi simetri. Yang ketiga markahnya dekat F. Dan yang keempat markahnya pada titik minimum koordinat tu. Okey, 3 markah lagi pada soalan B. So, kat mana markah di soalan B? Bentuk grafnya 1 markah. Okey. Pintasan Y-nya ada 1 markah. Pintasan X ada dua-dua 1 markah. So 3 markah kat situ. Boleh faham yang penting you tahu macam mana. Okay. So far so good Alright. Kita tengok soalan 6. Masih sempat tak? InsyaAllah lah sempat. Okay, kita tengok soalan 6. Kita lock dulu sebelum dia bergerak ke mana-mana. Dia orang ni suka bergerak ke mana-mana ni kalau tak di lock, tak dikunci. Okay, soalan 6. Fazila boleh dengar Fazila? Cuba respon cikgu kalau boleh dengar. Fazila, Putri, boleh dengar tak? You all masak ke apa tu? Dengar, okey, Alhamdulillah. Soalan 6. Ini soalan kebat. Tak mustahil soalan kamu nanti ada soalan kebat. Cikgu pun tak tahulah, cikgu tak tengok lagi soalan. Okey, Pak Samad bercadang untuk membina sebuah kebun sayur berbentuk segi 4 tepat A, B, C, D. Seperti dalam rajah di bawah. Diberi panjang AE. Okey, diberi panjang AE ialah 12 meter, dia dah bagi. Lepas tu bentuk satu ungkapan bagi luas segi 4 ini dalam sebutan X. Okey, dia mau luas segi 4. Luas segi 4 L dalam sebutan X. Jadi kamu tulis sajalah untuk soalan A. Luas segi 4 sama dengan panjang darab lebar kan? Itu pengetahuan asas kamu. Berapa panjangnya dekat sini? Panjang sini 12 tambah dengan 4x lah. Jangan kamu letak M pula. Nanti kamu keliru M tu apa. M tu adalah meter Jadi 12 tambah 4x untuk panjang. 12 tambah 4x. Darab dengan lebar. Lebarnya berapa? 2x tolak 5. So 2x tolak 5. Kita boleh selesaikan ni darab. Kalau darab maksudnya kita boleh buat satu persatu lah. 12 darab 2x, you akan dapat 24x. 12 darab negatif 5, tak tahu, guna kalkulator. 12 darab negatif 5. Okay, 12 darab negatif 5, you akan dapat negatif 60. Okay, 4x darab 2x, you akan dapat positif 8x square. 4x darab negatif 5, you akan dapat negatif 20x. Okay, kita susun. Ketua dekat depan, penolong dekat tengah, kawan dekat belakang. Jadi ketua adalah 8x kuasa 2. Okay, 8x kuasa 2. Boleh nampak tak tulisan cikgu warna oranye? Boleh nampak? Biru dah. Okay. 8x kuasa 2. Lepas tu yang ni dengan yang ni adalah penolong kan. Jadi 24 tolak 20, you akan dapat positif 4x. Okay. 24 tolak 20, 4 kan. Jadi positif lah. Okay. Tolak 60 itu yang terakhir. So negatif 60. Inilah persamaan luas dalam sebutan X. Okay. Berapa markah? 1 markah. Boleh Kalau you letak ini saja pun dah dapat 1 markah sebenarnya. Pengetahuan asas kamu kan. Okey, soalan B.
Diberi luas kebun sayur tersebut ialah 252. Hitung nilai X. Okey, luas kebun sayur. Kebun sayur lah semua ni kan. Segi 4 tepat. Dia kata membina sebuah kebun sayur berbentuk segi 4 tepat. Jadi maksudnya luas tadi adalah L sama dengan 252. Jadi kita kena cari nilai X. Okey, ni luas tadi. Jadi maksudnya kita samakan sajalah. Luas 8X kuasa 2 tambah 4X tolak 60 sama dengan 252. Okey. Kita selesaikan dahulu. Bawa pergi sebelah. Jadikan dia sama dengan kosong. Jadi sini 8X kuasa 2 tambah 4X. Negatif 60 ni, 252 ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi negatif 252. So, kita kira negatif 60 tolak dengan 252. So, you akan dapat negatif 312. Okey. Ya, bentuk arm sudah. Ada satu ketua, ada satu penolong, ada satu kawan. Okey. Kita practice max perfect. Mod EQN. 5, 3, isi. A 8, B 4, C negatif 312. Sama dengan. Okay, cek 8, 4 negatif 312. So, kamu akan dapat X1 sama dengan 6. Dan yang kedua, bila tekan sama dengan lagi, you akan dapat negatif 13/2. X sama dengan negatif 13/2. Wajar ke nilai X ini negatif? Ya, bila kita letak 4 darab negatif 13/2, kita cek ya. Kita akan dapat nilai negatif. Ada ke panjang negatif? Ya, kita akan dapat negatif 26 meter. Ada tak? Tak ada kan? Jadi kita abaikan nilai negatif ini. So, jangan lupa buat dua kurungan yang tadi tu ya. Jadi kita nak buat dua kurungan ni, ini bawa pergi sebelah. Ini akan jadi X tolak 6. Bawa pergi sebelah, dia akan jadi 2X. Ini bawa pergi sebelah, ini akan jadi tambah 13. Okey? Boleh faham setakat ni? Kita kena besarkan sikit ni. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey. Jelas ya, AX tolak 6. This one is 2X tambah 13. Okey. Takut kamu tak nampak pula nanti. Okey, so itu untuk soalan B. Soalan C. Soalan C dia kata, Pak Samad turut bercadang untuk memagari kawasan Belorek. Kawasan Belorek dekat sini saja. Dengan pagar dawai bagi mengelakkan pencerobohan haiwan liar. Beliau membeli 2 gulung pagar dawai dengan panjang setiap gulung adalah 35 meter. Jadi berapa panjang dawai yang dia ada tu? Dia beli 2 gulung. Lepas tu setiap panjang gelung tu adalah 35. Agak-agak berapa panjang gelung total? Berapa you dapat? 35 kali 2 lah kan? Okay, so you akan dapat berapa ni? 70 meter. Okay, tentukan sama ada pagar dawai yang dibeli tu mencukupi untuk memagari kebun tersebut. Jadi maksudnya kita nak pagar kawasan Belorek kan? Jadi kita kena cari yang ni, campur dengan yang ni, campur dengan yang ni, campur dengan yang panjang ni. Boleh tak cari? Okay, kita keluarkan masalah ni. Ini soalan 10 markah ya. Maksudnya dia mungkin ada di bahagian B. Bahagian B untuk kertas 2 ataupun bahagian C untuk kertas 2. Okay. Bahagian C dia ada 15. Bahagian B. Okay. Is it bahagian B? Dia ada mention tu. Alright.
Jadi cikgu keluarkan bentuk itu. Dekat bawah ni berapa panjangnya? Okey, dekat atas ni 4x. Jadi kita pilih 6 tadi kan? Sini 4 darab 6. Dekat sini 2 darab, sebab dia 2x, 2 darab 6 tolak 5. Okey. Dekat bawah ni 12 tambah 4x. Panjang dekat bawah ni 12 tambah 4x. Jadi 12 tambah 4 apa x tu 6. Okey, kita kira dulu ni. Yang ni tak ada. Tapi yang ni kita tahu tingginya adalah, okey, kita cek dulu berapa ni, Mak. Ini 24. Ini 12 tolak 5, you akan dapat 7. 7 meter. Meter. Okey. Yang ni 12 tambah 24, you akan dapat 36 meter. Okey, dekat sini, ini adalah bentuk segitiga bersudut tegak. Kita tahu dekat sini adalah 7, di sini adalah 12. Macam mana nak cari yang condong ni? Sebab kita kena cari yang condong ni. Kita nak tahu berapa panjang pagar tu sepatutnya. Okey. Lepas tu kita, ini adalah teorem Pythagoras. Segitiga bersudut tegak kan? Dia nak sisi kan? Sisi yang paling panjang dia nak. Jadi maksudnya ini adalah sama dengan punca kuasa 2 yang tambah yang pendek-pendek. Jadi 12 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Sama dengan berapa? Okey, kita kira. Shift, clear, all sama dengan AC. Okey, punca kuasa 2, 12 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 sama dengan, okey, tak mau macam ni, kita mau bentuk ni. Okey, 13.89. Jadi dekat sini 13.89 meter. Okey. So untuk soalan C, panjang apa ni? Kawasan berlorek ialah, kita tambah semua ni 24. Ini tambah ni 24. Cikgu tanda dulu. 24 tambah dengan 7 meter tambah dengan 36 meter. 36 meter tambah dengan 13.89 meter. Dia loading. Okay, so semua yang kuning-kuning tu kita tambah. White span. Boleh tak tarik? Okay. Alhamdulillah. Okay, 24 tambah 7 tambah 36 tambah 13.89. Berapa kita dapat? Okay, kita tambah dulu 24 tambah 7 tambah 36 tambah 13.89. So, you akan dapat 80.89. 80.89 meter. Jadi dia kata tentukan sama ada pagar dawai yang dibeli itu mencukupi untuk memagari kebun tersebut. 70 meter cukup tak? Dia 70 meter saja dia beli pagar tu. Tapi kawasannya adalah 80.89. Jadi cukup ataupun tak kita sebut di situ. Kamu kena nyatakanlah. Okay, disebabkan panjang pagar yang dibeli 70 meter kurang 70 meter kurang pula 70 meter, maka tak boleh padam. Okey, maka sebutlah maka apa tadi? Pagar tersebut adalah tidak mencukupi. Kalau kamu buat kesimpulan tidak mencukupi pun okey, tapi kamu kena mention panjang pagar tu somewhere dekat sini lah, panjang pagar yang dibeli dan panjang kawasan berlorek tu mesti ada. So markah di mana?
Markah apabila you cari nilai yang condong. Kita tengok dari atas ya. Soalan A. Soalan A. Mana soalan A? Okey, soalan A berapa markah? Soalan A dia bagi dekat sini, markahnya adalah 1 saja. Okey dah. Soalan B dia bagi 4 markah. So the first markah ialah yang ni sama dengan 252. Dapatkan bentuk arm. Okey. Bukan bentuk arm, bentuk ni. Dan dapatkan, oh betul lah, bentuk arm juga. Okay, this one. Dia loading. Tengok. Kita nak clear canvas, dia buat macam ni, Masya Allah. Okay, so 4 markah. Dapat nilai X sama dengan 6, 4 markah. Okay. Yang C pula, di mana markahnya? First, bila you cari nilai yang ni, 1 markah. Cari nilai yang ni, 1 markah. Ada 5 markah ya untuk soalan C. Perimeter kawasan Belorek, 1 markah. Okay, perimeter kawasan Belorek, 1 markah. Panjang pagar dawai yang dibeli itu 1 markah. See, ada markah juga kan. Dan jawapan yang dia nak ni tidak mencukupi ni, 1 markah. So ada 5 markah untuk soalan C. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? So far so good? Okay. So cikgu rasa kita tak sempat nak cover base number lah. So masa memang cemburu pada kita. Kita hanya selesai sampai persamaan kuadratik. Cikgu nak kamu praktis macam mana nak cari, macam mana nak tukar nombor asas kepada asas lain. Jangan lupa kita revise sikit. Nak tukar nombor asas dari nombor asas lain ke asas lain. Contohnya dari asas 2 ke asas 7. Kita kena jadikan dia asas 10 dulu. Nak pergi asas 10, kita kena guna kaedah jari jemari. Tahu kan macam mana kaedah jari jemari? So revise balik sebab cikgu ada send. Cikgu pernah ajar kamu boleh rujuk dalam buku latihan kamu lah. Okay, nanti cikgu akan send any videos yang related to base number. Alright, so far so good. Cikgu doakan you all berjaya cemerlang dalam exam yang akan datang ni, insyaAllah. Okay, cikgu